أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Pak Ngah. Saya ada berminat, saya memang berminat lah nak belajar mengaji dan mendalami lagi tentang ilmu agama ni. Lepas tu duk sembang lah dengan kawan-kawan pula. Bila nak mendalami ilmu agama ni, ada yang pekat kata kena ada, orang kata apa, tarikat. Lepas tu apa, tasawuf. Baru dia orang kata apa, ada apa orang panggil, ada berkat lah kot. Jadi lepas tu saya pun jadi tak faham lah Pak Ngah. Apa dia tarikat, apa dia tasawuf. Sebab dulu duk belajar agama di sekolah-sekolah pun dia tak ada sebut-sebut lagu tu pun. Bila main dah besar lagu ni kena ada benda-benda tu dulu baru kata tak apa hak kita mengaji tu baru betul. Lepas tu bila kalau saya nak pi tu pula kita terfikir ramai orang duk kata hak tasawuf ni sesat lah, apalah. Jadi saya tak apa nak faham, boleh Pak Ngah jelaskan sikit tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi satu keterbukaan hati Not untuk ingin tahu satu suasana yang jarang-jarang orang tanya, satu perkara yang orang takut nak tanya dan orang takut nak bercakap. Dan Alhamdulillah bila Not buka dalam soalan macam ni, Pak Ngah masih ingat pesanan guru yang supaya ingatkan pada kita. Dia kata kita dalam mendalami ilmu, kita perlu mendalami ilmu macam kita selalu dengar. Banyak orang cakap, kalau kita dengar orang di luar-luar sana, selalu orang tua-tua duk cakap, orang tua-tua duk sebut. Dia kata ilmu tasawuf, ada tarikat, ada hakikat, ada syariat, ada apa lagi? Makrifat. Kan kita dengar cerita tu kan. Jadi kalau kita dengar benda-benda tu, kita gerun dengan apa dia ni kan. Sesat ni. So kita duduk dengar lah. Kalau sebut benda ni, dia akan cerita tentang sesat. Sana apa? Yang di Terengganu tu, Ayah Pin, di Kelang dulu, apa nama, apa tak ingat nama daerah. Tapi adalah yang mengaku kata dia Rasul Melayu lah, apa benda tu kan. Itu dianggap sebagai orang bertarikat, orang yang tasawuf, dianggap begitu. Jadi, itu satu kesalahan yang agak besar, satu kesilapan anggapan yang agak besar. Untuk malam ni, apa yang kita nak bincangkan, kita akan bincang tentang dua perkara aja dulu. Kita akan beri penekanan tentang apa itu tarikat dan apa itu tasawuf. Kita akan dua ni, apa tarikat, apa tasawuf. Kita nak sentuh tentang tarikat. Kadang-kadang orang ni nak buat bagi kita takut. Dia guna istilah tu, dianggap benar-benar terlalu besar, terlalu jauh. Sebenarnya tarikat, apa itu tarikat? Tarikat, kalau itu bahasa ilmu, bahasa lama, bahasa lama, kita nak terjemahkan kepada bahasa kita yang kita faham, yang bahasa kita semua orang boleh faham. Bertarikat ini kata berguru. Bertarikat itu berguru, maksud dia. Jadi maksud bertarikat, ilmu daripada guru kepada murid. Itu dia kita orang yang bertarikat. Jadi barang siapa yang tidak bertarikat, ilmunya tidak sah. Kalau kita dengar tu takut, kan? Siapa yang tak bertarikat, ilmunya tidak sah. Apa yang akan cerita tentang sah yang tadi kan? Jadi maksudnya apa? Kalau kita istilah mudah yang kita faham, orang yang tidak berguru, ilmunya tidak sah. Apa maksud sah tadi? Siapa nak mengesahkan yang membenarkan ilmunya kalau tak ada guru? Kan itu maksud dia. Jadi kita perlu ada guru. Jadi ilmu itu ilmu antara murid, guru sampai kepada murid, di tengahnya ilmu. Itulah istilah tarikatnya. Dia kena ada guru menyampai, murid mendengar, ilmu di tengah. Kan? Jadi itu kita belajar dan mengajar tu. Perlu ada dalam diri kita belajar dan mengajar. Maksudnya itulah. Kan kita itu saja sebenarnya. Jadi kalau orang yang tak bertarikat bermakna orang yang tidak berguru. Siapa-siapa pun. Nak setuju tak kalau kita dalam ilmu mengaji matematik ke apa pun, kalau kita duduk seorang je kita buat, tidak siapa yang bagi markah kita, kan tidak siapa yang semak lah kita jawapan kita, macam mana kita tahu jawapan kita betul?
kena ada cikgu. Sama dalam istilah kita pun. Jadi ada murid, ada guru, ada ilmu. Itu panggil orang bertarik. Itu tarikat sebenarnya. Itu semaklah. Kajilah, tanyalah siapa yang lain yang lebih memahami tentang keadaan ini. Maksudnya begitu, bukan terlalu berat. Mudah, kan? Keduanya kita sentuh tentang tasawuf. Dua perkara ini kita sentuh, kan? Tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf seolah-olah kita kata bagi istilah mudah dia, ilmu yang untuk mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah yang tidak menyentuh tentang kelakuan syariat. Orang yang tasawuf, dia tidak mengubah syariat. Kalau orang yang mengubah syariat itu bukan tasawuf. Kan? Hukum Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa nak? 5 kan? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Orang tasawuf, dia tidak menyentuh yang 5. Dia tetap amalkan yang 5. Barang siapa meninggalkan yang 5, dia bukan orang Islam. Kalau dia bukan Islam, macam mana nak ambil tasawuf? Kan? Orang tasawuf, orang yang mencari ilmu, mendekatkan diri dengan Allah untuk mengenal Allah. Pernah bagi contoh. Bagi contoh, katalah, contoh ni kita buat perbandingan, sebagai perbandingan, sebagai kias, sebagai perbandingan apa yang pernah nak sampaikan. Ayah ada kan? Ada. Okey, insyaAllah. Ayah nak pesan, contoh tadi kampung nak tu. Ayah pesan, tu Tok Haji Rahman ujung kampung tu, kena hormat dia. Kan? Jangan menyakitkan hati dia, kena ni hormat dia. Dia hak tu saja kat kita. Jadi macam mana kita, sejauh mana kita nak hormat dia? Saya tak tahu dia siapa. Cuma ayah suruh hormat, kita hormat. Jadi kita contoh, macam kita buat syariat lah. Kita sembahyang, kita puasa, kita apa. Tapi kita tak mengenali hubungan kita dengan Allah SWT. Kena tak boleh, kalau kita orang tanya, kena buat, tak buat dosa. Dosa masuk neraka. Jangan tanya, itu tengah tanya, buat je. Sejauh mana kita boleh buat. Tapi ilmu tasawuf, cara kaedah, macam mana kita nak mengenal dia? Contoh, yang tadi ni, Haji Rahman tu, dah ayah pesan aku tu, ayah kena cerita. Pasal apa ayah yang saya kena hormat kat Tok Haji ni? Dialah dulu yang jaga ayah. Ayah ke sekolah dulu pun dialah belanja. Persekolahan ayah. Ayah kahwin dengan mak tu pun dialah urus semua. Jadi kenalah pekat-pekat hormat kat dia, pekat jaga dia. Barulah ada rasa hormat dalam hati kita kepada dia. Kita tahu hubungan dia dengan kita. Inilah soalan kita panggil tasawuf. Orang kalau tidak ada tasawuf, hanya ada syariat sahaja, ada apa? Fiqh sahaja ni, kita tak mengenal. Jadi sejauh mana amalan kita yang nak ni, yang boleh di kesungguhan kita dalam beramal kan? Itulah sekadarnya untuk kali ini. Kita sentuh tentang itu dan insyaAllah jika kita ada ruang dan peluang untuk masa yang akan datang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita insyaAllah. InsyaAllah akan tertarik sangat, teruskanlah. Dan kita berminat tentang perkara ni dan kita bincang lebih lanjut lagi tentang perkara ni. Mungkin ada benda-benda lain yang boleh kita ceritakan. Kita akan buka lagi insyaAllah. InsyaAllah. Ingat kadar itu dulu yang dapat kita bersama di sekian. Jika macam kita sebut tadi, apa yang kita berbincang dua ni telah menyentuh siapa-siapa, menyinggung siapa-siapa, kita mohon maaf. Dan kalau ada tersalah fakta, tersilap sebut, tersilap angka, tersilap apa, tolong betulkan kita. InsyaAllah sama-sama kita betulkan sama kita. Itulah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.